This call is now being recorded. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, medium akan sambung benda yang sama, tajuk pengamiran. Tapi dalam pengamiran ni ada proses pembezaan. Okey, jadi kita kena kuatlah untuk dua tajuk ini sebab dia keluar soalannya kertas 2. Okey, kertas 2. Soalan yang ini adalah nombor 8. Dan nombor turn soalan ditanya pun kalau saya tengok nombor yang sama sajalah pattern dia. Okey, kita tengok dulu soalan yang pertama. Dia memang kita panggil bila soalan tu tiap-tiap tahun sama, kita boleh panggil itu sebagai soalan bocor walaupun nilainya tak sama tapi cara soalan ditanya sama. Kalau soalan bocor begitu sepatutnya kita dah boleh target lah untuk exam. Cuma kalau perasan fungsi dia memang berbeza setiap tahun. Jadi yang itu memang kita tak boleh nak sangka lah sebab soalan ni skopnya sangat luas. Sama juga dengan kalau exam bagi paper saya tadi, skop dia kecil. Kalau matrikulasi skopnya kecil, SPM skopnya sangat luas. Pertama, kita kena baca dulu ayat pokok supaya kita dapat gambaran tentang graf. Kalau kita tak baca ayat, kita kena tengok tenung lama dekat graf. Sekejap boleh dengar ke suara saya ni? Kok saya terlupa nak buka mic. Kadang-kadang saya terlupa juga. Okey, boleh Okey, saya sambung semula. Okey, Rajah 8 menunjukkan lengkung. Dia bagi tahu ni lengkung maksudnya kawasan yang melengkung tu lah. Lepas tu garis lurus PR, dia bagi tahu tangent kepada lengkung pada titik Q12. Okey, pada titik Q12. Dia bagi dah titik ni. Q ni 12 dia dah bagi. Satu garis lurus, satu lagi lengkung. Okey. Kemudian kita kena alert kalau dia sebut tangent ni, nama lain tangent ialah kecerunan. Kecerunan simbolnya adalah M. Tapi itu untuk tajuk differentiation. Kalau kita nak buat tajuk ni tajuk integration, tangent kita kena tulis dalam bentuk dy dx. Selain daripada tu, kita boleh tulis dia juga sebagai M1 ataupun kita tulis dia sebagai M tangent. Jadi perkataan tangent ni sendiri penulisannya pelbagai. So, untuk menjawab soalan tajuk integration ni, Madam perlukan penulisan dy dx. Okey, kemudian kita tengok sekali lagi. Soalan bagi dekat kita, fungsi yang warna kuning ataupun biru, Madam tulis semula. Madam tulis semula. Y bersamaan dengan 8. Lepas tu, Madam naikkan ni. 3x tolak 1 tu, dia duduk bawah. Madam naikkan dia ke atas, dia akan jadi kuasa negatif 2. Itu proses naikkan dia supaya Madam boleh buat proses proses dy dx dengan betul. Okey, so proses pembezaan. Yang ini kita akan guna petua pantun. Yang pertama, Madam buat differentiation. Untuk y ni, Madam akan dapat dy dx. Sama dengan kuasa datang ke depan. Okey, pantun rangkap yang pertama, kuasa datang ke depan. Jadi negatif 2 datang depan, dengan 8 ni akan jadi darab. Dia akan jadi negatif 16. Salin semula dalam kurungan. Madam salin je dalam kurungan ni. Kuasa berkurang 1. Okey, negatif 2 kurang 1, dia akan jadi negatif 3. Darab dengan pembezaan di dalam kurungan. Madam buat pembezaan dapatlah 3. Pembezaan tempat yang ada anak panah.
Jadi bila madam selesaikan, dapatlah dy dx sama dengan negatif 16 ni kalau kita darab dengan 3, madam akan dapat negatif 48 3x tolak 1 kuasa negatif 3. Ataupun madam boleh tulis dia sebagai dy dx, madam turunkan semula negatif 48 per dengan 3x tolak 1 kuasa 3. Ini merupakan dy dx. Boleh kat situ? Okey, kemudian madam perlukan lagi nilai titik. Okey, nilai titik. Kalau kita perhatikan titik di sini, nilai x-nya ialah 1. Kalau madam gantikan di sini, negatif 48, nilai x yang madam birukan sekarang ni, madam ganti dengan 1. 3 darab 1, 3. 3 tolak dengan 1 kat belakang jadi 2. 2 kuasa 3, madam dapat 8. Jadi kita permudahkan kecerunan tangent bersamaan dengan negatif 6. Okey. Tetapi soalan suruh kita cari persamaan garis lurus. Semalam persamaan lengkung. Hari ini persamaan garis lurus. Barulah pelajar boleh guna y sama dengan mx tambah c. Okey, nilai y kita ditunjukkan oleh orang ni. Nilai y sama dengan 2. Jadi bila madam masukkan dalam ni, madam dapat 2 sama dengan negatif 6, nilai x1 tambah dengan c. C bersamaan dengan 2 tambah 6 iaitu 8. Okey, barulah dapat jawapan yang pertama. Persamaan garis lurus PR ialah y sama dengan kecerunan negatif 6, x, nilai C adalah 8. Okey, kita dah selesai. Soalan 2014, nombor 8A, madam buka dulu kepada soalan. Silakan. Okey, kat mana rasa keliru? Okey. Substitute nilai X dengan 1 kalau boleh tunjuk. Kalau boleh tunjuk, madam tadi kan madam lompat kan? Kalau boleh tunjuk. Dia madam lompat tu sebab ruangan dia kat bawah tu dah madam punya tak cukup. Mungkin kalau pelajar punya dalam kerja ganti dengan 1 kat sini ni, pelajar tunjuk sikit supaya dia jadi negatif 48 per dengan mula-mula 3 darab 1 tolak 1 kuasa 3. Baru dapat macam ni. Thank you. Madam lompat tu Lompat sebab kita macam dah habis kan. Pelajar saya dah habis exam, saya pun macam dah habis dah. Okay. Thank you. Ada lagi tak yang rasa keliru? Okay, kalau yang semalam ada yang tanya tentang kenapa saya tak guna y sama dengan mx tambah c. Sebab semalam dia tanya persamaan lengkung. Jadi tak bolehlah guna yang y sama dengan mx tambah c. Hari ni guna pula ni sebab apa guna pula malam ni madam ni? Sebab hari ni memang dia nak persamaan garis lurus. Okey, madam teruskan. Dia suruh kita cari luas rantau berlorek. Luas rantau berlorek, kena hati-hati. Memang kena baca soalan, jangan percaya pada kertas, jangan percaya pada diagram dulu. Okey. So bila kita tengok soalan, okey, kemudian kita tengok ni kalau kita unjurkan di sini, okey, madam unjurkan, awak boleh contoh pada kertas awak exam nanti unjurkan di sini. Okey. So kalaulah nilai X di situ 1, bermaksud nilai di bawah pun adalah 1. Okey, nilai di bawah ni pun adalah 1.
Nilai di sini adalah 2. Sekarang Madam nak cari nilai R pula. Persamaan kita tadi yang kita baru dapat, Y sama dengan negatif 6X tambah dengan 8. Semasa pada koordinat R di situ, sebenarnya nilai Y dia kosong. Kosong sama dengan negatif 6X tambah 8. Katakan pelajar dia nak cepat, dia boleh je buat kosong sama dengan negatif 6X tambah dengan 8, shift, solve. Shift and solve 2 kali. Dia dapat jawapan macam tu, answer sama dengan, jawapan akhirnya 4/3. Kalau siapa nak cepat, boleh guna kaedah macam Madam. Maksudnya dia tak perlulah nak bawa 6X datang sini sama dengan 8X duduk situ, 8/6. Tekan pula kalkulator dapat 4/3. Dia dah boleh laju. Sebab kalkulator kita canggih. Okay, cuba guna sepenuhnya kalkulator yang ada, button-button yang ada tu cuba guna. Okay, jadi nilai R kat sini, Madam boleh simpulkan nilainya ialah 4/3. Okey, pada permulaannya Madam nak cari luas semua sekali ni. Okey, Madam nak cari kawasan yang Madam lorek warna biru sekarang ni. Semua sekali. Okey, luas semua sekali tu menyebabkan Madam kena integrate daripada garisan 1 sehingga garisan 2 berpandukan kepada atap yang ini. Atap yang itu lengkung tu diberi oleh soalan. Okay, lengkung itu diberi oleh soalan sebagai yang ini. Cuma dia tinggi sedikit. Okay, tengok Madam kira. Madam cari kawasan kosong sekejap. Okay, Madam cari kawasan kosong. Okay, bila nak integrate, kita integrate dia. Nilai paling kecil tadi adalah 1. Nilai paling besar tadi adalah 2. 1 dan 2 berada pada paksi X, maka di hujung sini adalah dx. Lengkung kita cuma ada 1 diberikan oleh soalan, iaitu dia bagi 8 per dengan something, kuasa 2. Tetapi kalau nak buat proses integration, kita ubah sesuai kedudukan soalan. Maksud tetap sama. 8, Madam letak depan. 3x tolak 1, negatif 2. Okey, Madam kira luas semua dulu. Okey. Yang ini kena bersyair. Yang ini kena bersyair. Yang pertama, okey, salin semula dalam kurungan. Macam tu. Okey, kuasa pula bertambah 1. Bila tambah 1, dia akan jadi negatif 2 tambah 1. Dia akan kuasa negatif 1. Bahagi dengan kuasa itu. Bahagi juga pembezaan dalam kurungan. Macam tu. 1 sehingga 2. Okey, Madam buka dulu untuk yang ini, tak faham dekat mana. Boleh ke? Okey. Yang soalan syukran tadi sebab Madam rujuk nilai yang berubah tu pada paksi X, jadi dx. Kalau Madam rujuk pada paksi Y, respect to dy. Okey, Madam ulang lagi sekali syair Madam. Salin semula dalam kurungan, kuasa pula bertambah 1. Bahagi dengan kuasa itu, bahagi juga differentiate dalam kurungan. Dua-dua yang kita belajar. Pantun kita belajar, syair pun kita belajar. Okey. Kemudian kalau pelajar rasa runsing dengan nombor-nombor tu, contohnya nombor yang ada ni ialah nombor 8 dengan nombor negatif 3. Kita letak je dia kat luar. Letak je kat luar.
So tinggal dalam ni cuma 1/3x tolak 1 je lagi. 1 hingga 2. Mulanya Med akan ganti dengan 2. Bila Med ganti dengan 2, Med dapat 1/6 tolak 1. Tolak 1/3 tolak 1. Kalau awak nak buat jalan kerja. Okay, katakan tak nak buat dah. Malas dah nak kira yang dalam. Tak nak buat dah. Okay, kita ambil kalkulator kita. Okay, tak nak buat dah ni. Kita ambil kalkulator kita. Kita masukkan 8 kurungan 3x tolak 1. Tutup kurungan. Kuasa dengan negatif 2. Nilai kat atas tu 2. Nilai kat bawah tu 1. Sama dengan. Okay. So, awak dapat jawapannya ialah 4/5. Kita try dulu 4/5. Nanti kita double check betul ke salah. 4/5. Tu kawasan semua sekali. Sekejap Okey, betul. Okey, Madam buka dulu soalan untuk pelajar tanya. Madam baru kira ni yang luas semua sekali. Luas yang ini. Semua sekali. Okey, tetapi kawasan berlorek, kalau kita tengok kawasan berlorek, dia tak termasuk nilai yang Madam warnakan sekarang dengan warna biru lah. Warna biru dia tak termasuk kawasan ini. Kawasan biru tu kalau awak tengok betul-betul, dia adalah luas segitiga. Di mana tingginya ini, tingginya ialah 2. Lebarnya ialah kat sini 1. Kat situ 1, kat sini tadi 4/3. Jadi Madam boleh kira luas segitiga sekarang. Luas segitiga bersamaan dengan setengah. Darat tapak dia ialah 4/3 tolak 1 tapak. Tingginya 2. Kalau tak pasti tekan kalkulator. Setengah darab dengan 4/3. Kalkulator canggih kan? Tolak 1. Tutup kurungan. Darab 2. Kawasan segitiga tu keluasannya ialah 1/3. Okey. Jadi tadi kita kira jumlah semua. Jumlah semua tadi 4 per berapa ni 5 kot. Okey. Jadi kawasan yang berlorek tadi keluasannya bersamaan dengan 4/5 rasa tadi 4/5 kita tolak luas segitiga. Okey, kita tekan kalkulator. 4/5 tolak dengan 1/3. So, dapatlah jawapannya 7/15. Unit kuasa 2. Okey, Madam buka kepada soalan. Yang mana rasa keliru boleh tanya. Sebab soalannya sama setiap tahun. Sama setiap tahun. Boleh Okey, kalau boleh, kita terus kepada soalan yang seterusnya. Dia mesti ada area, ada volume. Mesti ada dua-dua tu. Okey, kita tengok soalan dia. Tiba-tiba tak ada pula soalan tahun tu. Tak adalah pula. Kan, biasanya, ataupun saya yang tak ambil gambar. Antara dua sekejap saya belik buku SPM. Kadang-kadang dia berada pada muka surat berikutnya, saya terlupa nak ambil gambar. Sebab pada kelazimannya, memang ada soalan tentang volume. Okey, untuk tidak membuang masa, awak tengok soalan ni sementara Madam belik soalan. Awak tengok dulu soalan tu, kita nak buat soalan, satu lagi soalan. Yang ni soalan 2015.
Okey, saya dah belik buku. Memang soalannya yang tadi memang A dengan B saja. Alhamdulillah, A dengan B saja. Okey, so lega. Okey, kita tengok soalan nombor 8, soalan 2015. Madam tak bagi lagi skema jawapan kerana tulisan Madam hari ni comot sedikit. So Madam nak tulis cantik-cantik dulu baru bagi. Comot sedikit. Okey. Kita tengok Rajah 8 menunjukkan garis lurus. Garis lurus X, X tambah dengan 6. Apabila kita tengok X tambah dengan 6, automatiknya nilai pintasan di sini adalah 6. Nilai pintasan situ adalah 6. Dan Madam juga boleh cari nilai di sini. So Madam ada Y sama dengan X tambah dengan 6. Apabila Y ni kosong, Madam akan dapat X tambah 6. X sama dengan negatif 6. Kat bawah ni negatif 6. Itu info yang pelajar kena ada dalam minda dia. Bila dia baca soalan, terus tahu Y sama dengan kosong dan X sama dengan kosong. Awak akan dapat 2 nilai. Okey, yang kedua, dia bagi pula lengkung. Lengkung yang ini dia bagi lengkung. Lengkung itu bernama Y sama dengan 1/4 X kuasa 2 tambah dengan 3. Itu lengkung yang warna biru. Soalan pertama, suruh Madam cari koordinat titik A. Okey, titik A tu kita tengok berlaku pertembungan di antara Sungai Merah dengan Sungai Biru. Jadi kita kena cari. Okey. Di sini ada Y, di sini pun ada Y. Jadi tempat Y yang kedua, Madam ganti dengan X tambah 6. Sama dengan X kuasa 2/4 tambah dengan 3. Madam masukkan Y ini ke dalam Y itu. Itu cara buat dia. Okey, ada soalan tak kat situ? Okey. Kemudian Madam nak hilangkan 4 kat bawah ni. Nak hilangkan semua. Jadi semua sebutan yang ada di situ Madam darab dengan 4. Maka jadilah 4X tambah 24 sama dengan X kuasa 2 tambah dengan 12. Kosong sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tolak 12. Maka Madam boleh fakturkan X darab X. 6 darab 2, 12. Negatif, positif. Jadi nilai X sama dengan 6. Nilai X sama dengan negatif 2. Okey, yang mana yang logik untuk jawapan A? 6 atau negatif 2? Okey, lokasi A tu negatif. Okey, so nilai titik A tu adalah negatif 2. Kemudian, kemudian kita tengok tadi kita ada Y sama dengan X tambah dengan 6. Okey, Y sama dengan negatif 2 tambah dengan 6. Akhirnya nilai Y Madam 4. Jadi kita boleh buat kesimpulan titik A kita koordinatnya ialah negatif 2, 4. Okey, Madam buka kepada soalan. Dia bergabung di antara tajuk garis lurus, tajuk tingkatan 4, tajuk 3, penyelesaian persamaan pun di sini. Tajuk pengamiran pun di sini. Semua di sinilah. Dikombine beberapa tajuk. Okay. So, Madam dah dapat titik A. Maka Madam dah jawab soalan A. Soalan B, hati-hati. Kalau Madam boleh padam garisan ni, hati-hati Cara dia lorek soalan ni berbeza. Satu lorek macam zebra crossing. Satu lagi dia lorek lain tu.
Sebenarnya ada dua situ. Yang pertama, kawasan berlorek yang atas tu Q. Yang kedua, kawasan berlorek P. Jadi kita jangan tengok berlorek, kita anggap semua tu jadi trapezium. Jangan. Okey. So ada dua Media dah besarkan tu, atas tu Q, bawah tu P. Jadi soalan tanya, dia nak kita kira luas rantau berlorek P. Dia nak P saja. Okey, jadi kalau nak mudah cerita, mula-mula madam kira dulu nilai trapezium. Madam kira dulu nilai trapezium. Lepas dah siap trapezium, madam boleh tolak dengan keluasan Q yang di atas ni. Boleh Bila tolak, dapatlah kawasan P. Madam nak buat macam tu. Ideanya begitu. Okey, jadi kita nak cari dulu luas trapezium. Yang pertama tadi kita dah dapat nilai di sini tadi kita dapat -2 dan di sini kita dapati 4. Boleh tak tahu nilai di sini? Okey, madam ambil nilai ni ni. Nilai yang kuning ni. Nilai yang tidak ada X ni bermaksud pintasan Y. Jadi nilai di sinilah 3 itu. Okey, madam nak kira luas trapezium Luas. Okey, luas trapezium sama dengan setengah. Okey, kemudian yang bawah dan tadi 6, kelebarannya adalah bawah tu 6. Kat sini 6 Kat sini 2 tambah dengan 2. Ketinggian dia yang ini, yang kuning, tinggi ni. Ni, yang kuning ni. Ketinggiannya adalah 4. So, bila madam kira setengah darab 8 dapat 4. 4 darab 4, madam dapat keluasan trapezium ialah 16 unit kuasa 2. Okey, ada soalan tak kat situ? Baru cari luas trapezium. Okey. Boleh Kemudian madam kemudian madam nak kira pula keluasan Q. Keluasan Q sebab lepas ni kita nak tolak. Okey, untuk mengira keluasan Q, kita dapati garisan ini adalah lengkung, jadi kita tak ada rumus. Yang kita tahu kalau lengkung, rumus ni adalah untuk bulatan. Kalau yang ini kita tak ada rumus khas untuk dia. Sebab dia bukan solid. Bukan bentuk solid. Okey, jadi madam nak kira keluasan Q pula sekarang. Jadi alternatif untuk mencari luas adalah integration. Kemudian nilai 3 dan 4 berada pada paksi Y. Ni. Okey, nilai 3 dan 4 sekarang berada pada paksi Y. Kat situ kan? Dan oleh kerana di sini adalah dy, maka di tengah ni adalah Y. Sekejap. Di tengah itu adalah X. Okey, itu masalah kita nanti. Di tengah itu adalah X, sedangkan soalan kita tadi Y sama dengan X kuasa 2 per 4 tambah dengan 3. Kita tidak ada sebutan X sama dengan, kita ada Y sama dengan. Jadi madam kena buat perubahan sedikit. Okey, perubahan sedikit. Yang pertama 4Y sama dengan X kuasa 2 tambah 12. 4Y tolak 12 sama dengan X kuasa 2. Last but not least, dapatlah X sama dengan 4Y tolak 12. Kuasa 2 ni bila dia pergi ke sebelah kiri, dia akan menjadikan kuasa 1/2.
Okey. Dia akan jadi 1/2. Jadi nilai yang ini sekarang dia akan masuk di sini. Okey, sekejap Madam cari tempat kosong nak kira. Madam cari tempat kosong. Okey, Madam nak kira apa yang nak dikira sekarang ialah Madam nak kena integrate. Okey, daripada 3 sehingga 4. Perubahan ini berlaku pada paksi Y. Madam dah cari X tadi, Madam dapat 4Y tolak 12 kuasa setengah. Sebelum ni, benda ni susah bagi pelajar, tapi Madam dah perkenalkan syair. Syairnya sekali lagi Madam dendakan syair. Salin semula dalam kurungan, kuasa pula bertambah 1. Pelajar pun tak pasti kan, dia pun tekan kalkulator, betul tak tu? 1/2 tambah dengan 1. Katakan dia macam, Madam congak sebab Madam cikgu kan. Katakan pelajar tak dapat. Okey, pelajar tekan, dapat 3/2. Okey, rangkap yang ketiga. Bahagi dengan kuasa itu, bahagi juga pembezaan dalam kurungan. Siap? Selesailah proses pengamiran kita dari 3 kepada 4. Okey, ada soalan tak di situ? Sebab Madam perkenalkan syair di situ, mungkin pelajar yang baru masuk, dia baru dengar, dia keliru. Cikgu matematik ke cikgu BM ni? X kuasa. Sekejap saya double check. Sekejap saya kaji sekejap soalan Syukran. Y sama dengan 1/4 X kuasa 2 tambah dengan 3. Macam mana nak tukar jadi X kuasa, X ke Y Syukran masukkan di situ? X atau Y? X kuasa 24. Sebab kita nak jadikan X sebagai tajuk, jadi dalam sebutan tu kalau boleh tinggal Y je lah. Kan? Tak perlu dah. Okay, kita nak jadikan Y sebagai tajuk. Apa yang Madam buat tadi, mula-mula tadi Madam halau dulu nombor ni lah. Nombor 3 ni halau dulu. So masa Madam halau nombor 3, tinggal lagi 1/4 X kuasa 2. Lepas tu Mama pelajar saya panggil saya Mama. So saya keliru kadang-kadang. Kemudian Madam nak hilangkan 4. Itu yang jadi 4Y tolak dengan 12 tu. Kemudian masa 4Y tolak 12 tu, kat sini masih lagi ada X kuasa 2. Kemudian Madam nak hilangkan kuasa 2 tu, step by step. 4Y tolak 12 kuasa setengah. Madam buat macam tu. Okay? Okay. Untuk proses pengamiran daripada yang merah jadi yang hitam ni ada masalah tak? Step pertama, warna biru. Salin semula dalam kurungan. Yang kedua, warna kuning. Kuasa pula bertambah 1. Anak saya. Bahagi dengan kuasa itu. Bahagi juga pembezaan dalam kurungan. Boleh? Tapi nanti syair tu jangan kuat-kuat sangat dalam dewan exam tu. Nanti terkejut pula pengawas. Dalam hati je. Salin semula dalam kurungan. Kuasa pula bertambah 1. Bahagi dengan kuasa itu. Bahagi juga differentiate dalam kurungan. Okay. Kemudian
Seperti yang Madam kata tadi, kalau kita rasa nombor-nombor tu mengganggu kita, kita campak je nombor tu keluar. Kalau rasa dia tidak menyusahkan, tak ada masalah. Sebenarnya dia tidak menyusahkan sangat sebab kita ada kalkulator. Kita buat je kurungan besar 2 tu. Kita salin seadanya nilai. Kalau ada kurungan salin, kemudian nombor 4. Kemudian kurungan nombor 4. Tolak dengan 12, kurungan besar 3/2. Tak payah potong-potong 3/2 tu, tak payah. Biar je. Manakala yang belah sini 4, cuma dalam kurungan tu ganti dengan 3. Tolak 12, kan? Kemudian kuasa 3/2 per dengan 3/2 darab 4. Jalan kerja kita dah buat, tinggal lagi nak buat jawapan akhir. Okey, bila nak buat jawapan akhir, Madam bagi clue di sini, kita gunalah kalkulator. Okey, caranya ialah kita tekan tanda integration. Kemudian kita dalam kalkulator tak ada tentang dy. Jadi kita terpaksa pinjam di x. Jadi kalau awak nampak di situ 4y, awak kena tukar jadi 4x. Tolak dengan 12, awak tutup kurungan, kuasa, setengah pun boleh buat dalam kalkulator. Nilai had di atas itu ialah 4, nilai had di bawah adalah 3. Tekan je sama dengan, ambil masa sedikit. Okay, sebab dia sedang mengira dengan susah tu. Jangan give up, sikit lagi. Harap-harap ada jawapan. Jawapannya gitu. Okey, sekejap internet Madam lost ni. Suara Madam kat sini boleh dengar tak? Okey, sebab saya guna di telefon sekarang, di laptop saya tak nak menulis. Sebab connection saya memang internet tak boleh dah. Okey, tapi saya teruskan. Dia akan rekod suara saya di telefon lah ni. Harapan saya lah. Tiba-tiba je dia ni Okey. So nanti awak kira 16 tolak 4/3 ataupun tolak dengan nilai tu tadi. Jadi awak akan dapat jawapannya 16 tolak 1.333. Jawapan awak ialah 14.667. 14.667 ataupun 44/3. Iaitu untuk soalan luas. Okay. Soalan tak nampak sebab saya terpaksa guna telefon dah sekarang. Soalan pada laptop. Okay, soalan pada laptop, sorry. Saya dah lost network dekat saya punya laptop. Saya kena watch saja ni, tapi paparan tak nampak lah. Tapi bila dengar video nanti benda tu ada. Harapan saya Okey. So nanti bila nak jawab soalan tentang isi padu nanti, sekejap lagi saya akan tunjuk gambar. Nak jawab tentang isi padu nanti kalau awak tengok, awak akan tersenyum sebab setiap tahun bentuknya memang bentuk payung terbuka. Sama ada respect pada paksi Y
ataupun respect kepada paksi X tu je. Kemudian bentuk tu memang bentuk payung ataupun bentuk kuih pau ataupun bentuk tudung saji ikutlah. Okey, kemudian rotation berlaku pada paksi Y daripada titik paling hujung puncak kepada payung itu adalah payung itu terbalik 3 sehingga 4 awak rotate dan fungsi di tengah itu adalah X kuasa 2. Kebetulan tadi kita dah terbuat X kuasa 2 tadi. X kuasa 2 kita adalah 4Y tolak 12. Jadi yang ini awak integrate biasa saja. 4Y tu akan jadi 4Y kuasa 2 per dengan 2 tolak dengan 12Y pi letak luar saja. Okey, gantikan nilai Y dengan 3, dengan 4 dahulu, baru dengan 3. Awak kira dan jawapannya nanti adalah 2 pi. Okey. Boleh? Sebab madam memang tak boleh tunjuk soalan sekarang dah. Sorry sangat. Ada masalah internet ni. Okey, yang ini guna data. Guna data. So, kita terminate di sini boleh? Nanti madam akan hantar gambar dalam grup. Boleh? Sorry yang ni kesilapan teknikal ke apa saya tak tahu, tiba-tiba internet terputus. Okay, sekian saja dari madam. Assalamualaikum dan selamat malam. Lalu cuba tengok internet. Off, buka balik. Okey. Student saya memang panggil saya Mama Z. Saya suruh panggil Mama Z supaya rapat. Tengok dia orang memang boleh skor jawab soalan saya. Alhamdulillah lah. Kalau panggil madam ni rasa macam gap terlalu jauh.